Lebih menarik, Dewan Rakyat bergegar apabila kesemua 222 ahli parlimen diumumkan akan menikmati kenaikan allowance berkuat kuasa 1 Januari tahun depan. Mulai tahun depan, tanggungjawab seorang ahli parlimen begitu besar dan bermakna pada komuniti dan masyarakat setempat. Mereka adalah ketua yang perlu memimpin masyarakat setempat dari semua aspek termasuk kebajikan, keagamaan, sosial dan pendidikan. Namun, bagaimana pelaksanaan bajet kali ini dimanfaatkan sekaligus memberi faedah kepada semua golongan dan bukannya dibulut sesetengah pihak? Kita bersama dengan Hilmi Ashley mengupas intipati pembentangan bajet 2015. Silakan Hilmi. Terima kasih rakan penyampai Helena di Studio B. Baik, anda bersama saya Hilmi Ashley. Kita masih lagi dalam fokus hari ini, tapi kita spesifikasikan topik kita hari ini berkenaan dengan pembentangan dan penggulungan bajet 2015 dan apa yang boleh kita takrifkan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana intipatinya mungkin saya boleh maklumkan di sini tentang pelaksanaan GST dan mungkin ada kebaikannya. Dan kita nak bercakap dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Ghazali Muhammad Yahya, pengarah urusan GMY di Sosial yang Berhad, merupakan konsultansi dan accounting services dan mungkin orang yang pakar tentang accountant ni. Baik, kita nak cakapkan permulaan kita punya perbincangan pada hari ini dan mungkin Cik Ghazali mungkin boleh merumuskan garapan keseluruhan apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ini. Mungkin apa idea sebenarnya? Okay, terima kasih Cik Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Secara keseluruhannya saya melihat bajet yang telah dibentangkan pada hari ini adalah merupakan satu bajet yang amat menarik. Okey. Menarik dari sudut di mana saya rasa semua golongan masyarakat telah disentuh. Daripada orang yang di luar bandar kepada orang yang di bandar, orang yang golongan bawahan, sederhana dan juga golongan atasan, semua kaum Melayu, Bumiputera, Cina dan India, serta rakyat di kampung sehinggalah yang berhormat sendiri juga secara langsung menerima bahagian masing-masing dalam bajet yang dibentangkan pada hari ini. Itulah secara umumnya. Secara umum. Baik, kalau kita tahu dari segi cerapan di lapangan idea-idea mungkin orang ramai, mungkin inilah sebenarnya dibangkitkan, mungkin secara faktanya boleh dirumuskan di sini, bantuan terpenting generasi muda mereka lebih menyasarkan kepada peluang pekerjaan sebanyak 44.4% dan mereka ingin melihatkan kepada generasi muda ni peluang pekerjaan. Tetapi berbeza dengan sebenarnya warga kota, mereka lebih memikirkan tentang kos sara hidup merupakan 65.65% dan ini sebenarnya fakta yang telah diberikan oleh cerapan di lapangan melalui media dan juga maklumat-maklumat di media sosial dan juga media cetak. Bagaimana kalau Cik Ghazali kata tadi tentang bajet ini begitu baik, tetapi bagaimanakah mereka ini boleh memastikan sampai ke golongan sasar? Bagaimana? Okey, terima kasih. Seperti biasa, pada setiap tahun apabila kerajaan membentangkan bajet, saya rasa semua bajet itu adalah bajet yang berdasarkan kepada polisi yang memikirkan kepentingan rakyat. Okay. Walau bagaimanapun, apa yang seringkali menjadi isu sama ada di peringkat rakyat biasa atau di peringkat pemimpin pertengahan ataupun golongan-golongan peniaga dan golongan-golongan sasar yang lain ialah persoalan sama ada apa yang telah utarakan itu, apa yang telah dirancangkan itu sampai atau tidak kepada golongan sasar, sampai atau tidak matlamat mengapa bajet itu diadakan. Dalam hal ini, saya rasa agensi-agensi kerajaan itu sendiri memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan supaya apa yang telah diprogramkan, apa yang telah allocatekan itu tadi sampai benar-benar kepada tujuan asal kenapa polisi itu digubal. Saya nak ambil contoh, saya tertarik apabila kita bercakap tentang masalah pengangguran tadi. Okay. Pengangguran di mana dikatakan ramai di antara golongan graduan yang telah tamat pengajian lebih daripada 6 bulan tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Hasil daripada itu, kerajaan telah menyarankan atau mensarankan agar mereka ini diberikan bantuan supaya digalakkan dalam menjalankan bidang perniagaan. Okey, baik, kerajaan memberikan bantuan tetapi mereka mungkin dalam bidang masing-masing yang mungkin memperuntukkan satu tenaga kerja yang mahir, tapi tenaga kerja itu tidak diperluaskan tapi nak dibentangkan dengan perniagaan dan mungkin modal itu diberi spesifikasi kepada bidang-bidang tertentu yang mungkin mereka tak minat. Macam mana tu? Itu isunya. Isunya di sini ialah bukan saja setakat mereka tidak minat. Isunya di sini ialah apabila kita telah memperuntukkan satu kumpulan wang yang disasarkan untuk membantu usahawan-usahawan muda ini tadi supaya menjinakkan diri mereka dalam dunia perniagaan,
mungkin kita tidak mungkin kita terlepas pandang di satu sudut sama ada mereka ini sebenarnya berminat atau tidak untuk berniaga. Bukan saja bukan dalam bidang mereka. Kerana apabila kita hendak berniaga, sesuatu perkara yang kita pelajari dalam universiti itu mungkin tidak digunakan secara langsung. Kerana pada hari ini, kebanyakannya, bukan semua, rata-rata mereka yang graduate daripada universiti ini tadi, mereka memang mempunyai sijil yang baik, sijil yang banyak. Tetapi adakah mereka mempunyai kecekapan atau kemahiran atau dalam bahasa yang mungkin kita biasa perkatakan adalah adakah mereka ini hands on atas ilmu yang mereka nak buat? Perniagaan apa yang mereka nak jalankan? Kerana hari ini ramai di antara anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa sendiri, terutamanya golongan Bumiputera, apabila mereka menceburkan diri dalam dunia perniagaan, sebenarnya seolah-olah mereka itu adalah pilihan yang terakhir. Itu bukanlah pilihan utama mereka. Kerana semenjak kecil lagi, apabila mereka dihantar ke sekolah, daripada peringkat rendah kepada peringkat menengah, kepada peringkat universiti, apa yang dicanangkan dalam kotak pemikiran mereka ialah belajar rajin-rajin, dapat kelulusan yang baik supaya mendapat kerja yang bagus di syarikat yang besar-besar, bukan untuk berniaga. Tiba-tiba apabila mereka keluar, mereka digalakkan untuk berniaga, supaya mereka ini dapat berdikari, supaya mereka ini dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara itu sendiri. Isunya di sini ialah adakah mereka sanggup atau mereka terpaksa. Kalau mereka terpaksa, maka saya takut, saya khawatir bantuan yang diberikan tidak akan mencapai matlamat. Betul, kita tidak boleh memperjudikan dengan mengatakan bahawa mereka tidak berminat. Tetapi langkah yang dibuat itu adalah langkah yang baik. Soalnya ialah pemantauan itu tadi. Setelah kita mengenal pasti siapa yang harus dibantu, siapa yang harus diberikan bimbingan, satu kumpulan tertentu harus juga diwujudkan memastikan bahawa mereka benar-benar menjalankan perniagaan itu. Mereka benar-benar memanfaatkan bantuan yang diberikan. Okey, adakah Cik Ghazali setuju dengan saya kalau saya katakan sebenarnya dalam bidang perniagaan ni mungkin kepada golongan Bumiputera ini bukan bidang mereka, bukan pengkhususan mereka. Mereka lebih macam Cik Ghazali kata, kita dah diterapkan daripada kecil tu, bila dah dewasa belajar rajin-rajin, masuk penjawat awam dan terima bonus. Mereka di kotak fikiran mereka tentang bonus untuk bajet ni bukan lebih pada peluang pekerjaan, tetapi mengikut fakta bantuan terpenting jenis muda dan mungkin mereka menyasarkan peluang pekerjaan 44%, berbeza dengan pelajaran 16% saja. Kenapa mereka masih memikirkan tentang pekerjaan ni? Adakah mereka memilih pekerjaan atau bagaimana sebenarnya? Isunya di sini tadi ialah balik kepada budaya. Budaya orang, terutamanya orang Melayu, budayanya bukan budaya berniaga. Satu ketika dulu memang budaya kita berniaga. Melaka dijajah kerana perniagaannya yang maju. Bermakna ini bukti bahawa budaya berniaga adalah budaya kita suatu ketika dahulu. Kesan penjajahan yang beratus tahun, lebih daripada 500 tahun, akhirnya kotak pemikiran kita telah ditanamkan dengan satu jenis pemahaman bahawa berniaga itu bukan budaya kita. Balik kepada topik yang kita bincangkan. Kenapa disasarkan 44% itu untuk mencari pekerjaan? Okey. Sekarang apabila pekerjaan itu wujudnya apabila ada industri. Apabila semua orang yang keluar daripada universiti tadi berlumba-lumba mencari pekerjaan, terutamanya hanya di dalam negara, tanpa adanya pertambahan yang setimpal dengan peluang perniagaan yang disediakan, sudah pasti akan wujud soal pengangguran ini tadi. Maka apa yang kerajaan cuba buat ialah bukan sahaja mereka ini mencari pekerjaan, tetapi mereka ini dengan ilmu yang mereka ada, dibantu dari segi sedikit keuangan, mereka boleh mencetuskan satu industri walaupun kecil. Setidak-tidaknya boleh menjadikan peluang perniagaan kepada rakan-rakan yang lain. Kalau mereka berjaya. Even kalau mereka tidak berjaya sendiri pun, sudah menyelesaikan salah satu daripada masalah pengangguran untuk diri mereka sendiri. Dan saya rasa ini harus dijadikan satu budaya. Budaya ini harus ditanam. Budaya ini harus dipupuk. Bukan sahaja oleh kerajaan tetapi oleh golongan keluarga, ibu bapa itu sendiri. Baik, kalau kita melihat sendiri dalam belanjawan 2015 ini, kalau kita perhatikan dari segi pengangguran ini pada tahun lepas mungkin menyasarkan 3.0%, tetapi naik pada tahun ini 3.1%, dan ini mungkin membimbangkan walaupun telah diberikan dana kerajaan, dan mungkin ini bukan satu yang baru kerana dulu dah pernah ada insentif atau pinjaman untuk graduan, tapi ke mana mereka sebenarnya masih lagi. Saya rasa mungkin benda ni sama setiap tahun. Bagaimana Cik Ghazali? Betul, saya setuju. Sebab saya secara tidak langsung juga pernah terlibat dalam program-program untuk membantu usahawan-usahawan graduan ini, yang graduan diberikan peluang untuk
attach kepada industri-industri tertentu. Apabila tamat tempoh 8 bulan atau setahun, mereka ini diberi bimbingan oleh PUNB, diberi latihan dan sebagainya, diberi dana. Tetapi berbalik kepada yang perkara yang asas tadi, mereka ini tidak ada budaya berniaga. Walaupun mereka ini menceburkan diri dalam perniagaan, tetapi di dalam hati mereka, mereka masih lagi berusaha untuk mencari pekerjaan yang pada pendapat mereka lebih menjamin masa hadapan mereka. Apabila ini berlaku, fokus terhadap perniagaan yang dijalankan sudah pasti tidak ada. Apabila mereka mendapat uang dengan tujuan untuk memulakan perniagaan, berapa peratus daripada sumber kewangan itu sebenarnya yang pergi kepada perniagaan? Berapa peratus pula yang pergi kepada perkara-perkara yang lain? Apabila mereka melihat kawannya yang bekerja dengan institusi perbankan umpamanya, balik kampung pada hari raya sudah menaiki mungkin sebuah Proton yang terpakai, mereka masih lagi menaiki motosikal yang digunakan sewaktu di kampus, maka dengan sendirinya rasa rendah diri itu datang. Mereka mendapat bantuan, mungkin bantuan ini digunakan ke arah itu. Kerana apa? Kerana jiwa mereka adalah bukan jiwa berniaga, masih lagi jiwa untuk makan gaji. Setiap bulan mendapat pendapatan yang tetap. Dan perniagaan ini bukan satu perkara yang mudah. Perniagaan ini adalah satu perkara yang amat susah. Kalau dianya mudah, dia tidak ramai orang yang tidak sanggup untuk menerjunkan diri dalam dunia perniagaan. Dan perniagaan juga telah dijanjikan memberikan pulangan yang lebih. Mana mungkin perkara yang memberikan pulangan yang lebih, usahanya adalah lebih mudah berbanding dengan perkara yang senang. Jadi berbalik kepada macam mana nak memastikan bahawa perkara objektif ini akan tercapai walaupun saban tahun diberikan peruntukan yang sama. Tapi masih sama lagi. Masih sama lagi. Masih sama. Mestilah berbalik kepada asas. Baik. Budaya keusahawanan itu harus dibentuk daripada peringkat sekolah. Okey, itu kita bercakap tentang apa yang terpenting, bantuan untuk generasi muda. Tetapi kalau kita beralih sedikit tentang apa yang diperlukan oleh warga kota, berbeza dengan generasi muda, warga kota inginkan kos sara hidup. Pertanyaan yang begitu meluas, 65.35%. Jadi bagaimanakah apabila kita tahu tentang tahun depan ni pelaksanaan GST akan dilakukan dan mungkin separuh barangan-barangan akan diturunkan, tetapi bagaimanakah mekanisme ataupun akta-akta yang ada ini dapat mencantikkan lagi, akan memendung supaya harga ni tidak naik oleh peniaga-peniaga yang saya tidak juga bertauliah. Bagaimana? Saya amat tertarik dengan soalan itu kerana pada hari ini apabila orang menyatakan tentang GST, rata-rata menyatakan bahawa kemungkinan harga barang akan naik. Tetapi fakta sebenar, mungkin kita tidak mempunyai masa yang cukup untuk kita berbincang soal GST ni. Fakta sebenar bagi saya, ada juga yang turun. Sebab apa? Dengan adanya GST, dalam masa yang sama, kita menghapuskan SST. Apabila tidak adanya SST, maka kos barangan itu secara mudahnya akan menjadi turun. Sebab cukai tidak lagi diabsorb oleh peniaga. Cukai telah diabsorb oleh pihak kerajaan ataupun dipulangkan balik oleh kerajaan. Maka kos sepatutnya menjadi turun untuk sesetengah barang. Tetapi untuk barang yang harganya tinggi, barangan mewah dan sebagainya, kemungkinan akan berlaku kenaikan harga. Okey, cara untuk mengatasi ini, kerajaan memberikan bantuan. BRIM dan sebagainya. Masalahnya, adakah orang ramai mempunyai disiplin menggunakan BRIM? Baik, okey, itu persoalan yang begitu jelas kepada semua rakyat Malaysia. Kita tak punya banyak masa, Cik Ghazali. Mungkin ini satu pembentangan yang begitu jelas kepada rakyat Malaysia dan mereka tahu sebenarnya ini adalah hak mustahak bagi mereka. Tapi kita nak tutup kita punya analisis belanjawan 2015 ini tentang apa saja harta yang anda gunakan, ini ada daripada kurniaan daripada Allah SWT. Jadi kita gunakan sebaik mungkin. Jadi kita tutup hari ini, tamat di sini untuk analisis kita. Kita akan kembali selepas ini bersama rakan penyampai. Jadi Assalamualaikum, kita jumpa lagi.